إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح الشيخ المصنف الشيخ عبد العزيز بن إسماعيل الفطاني رحمه الله تعالى، وإلى سيدي المرحوم دكتور حجي صالح بن موسى الشاتري المكي رحمه الله تعالى، ولجميع مشايخه المعلمين ولكافة المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu ialah kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak esa atau tidak satu, nescaya adalah Tuhan itu berbilang-bilang. Sekurang-kurang bilangan itu dua. Maka jika Tuhan dua, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu atau berselisih kedua-dua itu. Kita masih dalam bahasa sifat wahdaniyah, artinya keesaan. Baik, semula sebelum kita masuk pada dalil dia, ingat lagi tak bila kita bahas hari itu, Tuhan tu esa dari segi tiga perkara. Pertama, esa dari segi zat. Yang kedua, esa dari segi sifat. Yang ketiga, esa dari segi perbuatan dia. Baik, saya ulang sekali lagi. Tak apa nak kita ulang lagi kejap sikit, no? Cuma kali ni saya minta tulis sikit lebih, supaya kita bila mengaji kitab ni, kaedah mengaji kitab lama, kalau kita tak boleh faham, kena tulis. Kalau dengar saja dia memang kurang faham. Sifat wahdaniyah. Wahdaniyah maknanya esa atau tunggal. Pertama, Tuhan tunggal dari segi zat. Dari segi zat, zat Tuhan ni tunggal ada dua makna. Tengok tak? Zat Tuhan tunggal ada dua makna. Saya tulis bagi ingat, kita lagi sampai mati. Yang pertama, makna zat Tuhan tunggal ialah zat Tuhan bukan cantuman beberapa bahagian.
gambar yang tak satu. Zat Tuhan bukan tunggal tu. Macam kita ni nampak macam satu, tapi sebenarnya banyak sebab berjuzuk-juzuk. Ada bahagian kepala, kaki, tangan. Kemudian diri sendiri dibuat daripada atom jauhafirik yang banyak. Jadi berbilang-bilang macam tu. Zat Tuhan bukan cantuman. Tu makna dia tunggal pertama. Ni saya buat ni simbolik lah, bukan zat Tuhan tu bisa ambil faham saja. Maka kalau kita nak mengingat sekadarnya, saya buat dulu tu. Berbahagia. No? Berjuzuk ni. 1, 2, 3, Allah. 3, 4, 5. Ni bilang ni. Bilang zat Tuhan kalau begitu. Yang kedua, tidak masuk lah. Yang kedua, tiada makna Tuhan Tunggal ialah tiada zat serupa. Tiada zat yang serupa dengan zat Allah. Tak ada yang serupa dengan zat Allah. Tu makna Tuhan Tunggal ada zat yang kedua. Makna tak ada zat Allah, zat makhluk, zat ni yang sama dengan zat Tuhan. Ini 1, 2, 3, 4. Berbilang. Nampak? Ini passion berbilang passion besar. Hak ni berbilang saja cantum. Bagi faham tak simbolik no? Kita faham tu zat Tuhan tu. Itu zat Tuhan tak? Zat Tuhan tabak lah, bukan ada makhluk berbentuk berket. Itu bukan berupa. Ni simbol lagi faham saja. Ngaji kau cakap tu ni dia cepat sikit ingat tak? Kalau tidak, tak tahu. Balik-balik menimpa rumah pun tak ada dalam cerita. Baik, kali dulu saya nak tukar ke sifat pula. Ini makna Tuhan Tunggal dari segi zat. Sekarang kita masuk dalam segi sifat pula. Tuhan Tunggal Esa dari segi sifat pun ada dua makna juga. Apa maknanya? Pertama, tiada sifat yang serupa pada zat Allah. Tak ada dua kudrat, dua sama, dua tak ada satu je. Satu kudrat, satu iradat, satu sama, satu basar, satu kalam, satu hayat, satu ilmu, satu aja. Tak ada dua. Kalau nak buat simbolik mana? Bisa zat. Zat tu ada. Tak ada, saya buat simbol lah. Dua kudrat, dua sama, empat basar, dua basar no? Contohnya kudrat satu. Ni saya buat macam mana ni? Bukan mana ni? Aku nak puji pula kat tu. Samak satu. Bukan samuk lah, itu kecil. Samuk dua. Kalam satu. Kalam dua. Tak ada. Bukan macam tu pada zat Allah. Hanya satu sahaja. Nak? Itu makna dia. Yang kedua, makna Tuhan Tunggal dari segi sifat, makna dia apa? Ialah tiada yang bersifat Allah. Tiada yang bersifat seperti sifat Allah. Tiada yang bersifat macam sifat Allah. Tak ada, Allah ada sifat tu. Misal mana? Zat Allah ada sifat kudrat. Zat dia pun ada sifat kudrat macam sifat Allah juga. Zat Allah ada sifat sama. Zat dia pun ada sifat sama macam Allah. Ni bilang ni satu, tahun ni pun ni dua. Sini satu, sini dua. Tapi bilang ni, tapi bilang passion berpisah. Tu. Ni saya buat simbolik kan, saya ulang lagi faham je. Bermudah ingat. Hak ni berbilang tak? Berbilang passion bercantum ni zat. Dia ni berbilang tak? Berbilang passion berpisah.
Sifat Tuhan ada, Abu pun ada sifat Tuhan juga, Minah pun ada sifat Tuhan juga. Berbilanglah sifat Tuhan. Itu pun mustahil bagi Tuhan. Tuhan tidak berbilang-bilang dalam segi sifat ada dua makna. Pertama, dia ada sifat yang serupa pada zat Allah. Tak ada berbilang-bilang sifat yang serupa pada zat Allah. Yang kedua, tiada sifat Allah tu pada yang lain. Makna tak ada siapa yang bersifat yang sifat Allah. Itu makna kedua. Kenapa? Kali dulu. Mana yang tak ada? Habis dalam 4 sifat. Sekarang kita masuk bahagian terakhir, iaitu af'al, iaitu perbuatan. Okey, dari segi Tuhan asal dari segi perbuatan. Macam mana Tuhan asal dari segi perbuatan? Pertama, tiada sesuatu yang bersekutu dalam perbuatan Allah. Dia ada sesuatu yang bersekutu dalam perbuatan Allah. Maknanya contoh, Tuhan nak buat lalat, tak ada siapa-siapa yang turut sama pergi buat lalat tu, kerja sama dengan Tuhan nak buat lalat. Tak ada. Ini tak payah lukis dah, buat buatan. Tak ada siapa-siapa yang ditolong Tuhan sekali dalam dia nak buat tu benda tu. Dia buat seluruhnya. Itu makna. Yang kedua, makna Tuhan tunggal dalam sebuatan ialah tiada sesiapa yang boleh berbuat seperti perbuatan Allah. Tak ada siapa yang boleh tiru macam mana Allah Ta'ala buat. Allah mengadakan yang tiada, selagi akan mentiadakan yang ada. Tak ada makhluk boleh buat lagu tu. Tak ada siapa boleh tiru buatan Tuhan. Itu makna Tuhan tunggal yang kedua. Dia nampak tak nak? Itu kejap lah sikit kan. Orang kata kejap usaha. Tak. Lepas tulis-tulis tak ingat ke buat dah kan. Ustaz nak marah tak boleh kan. Dia Ustaz ni rajak, sekejap dah kan. Ustaz tinggal lupa kita mengaji dah kata. Saya mengaji dulu Al-Bahum Baba Saleh. Baba Saleh dia ada satu kaedah dia ajak. Dia mengajar dia jangan tulis sekali benda payah. Tapi cara dia mengajar saya ingat dia kalau dia contoh benda-benda yang payah yang nak kena hafal, dia akan cakap daripada mulut dia, bukan dari kitab. Maknanya contohlah kitab dah ada. Dia akan buklak dia punya atas dia sendiri dulu. Hak sendiri dia punya. Okey, dia kata tulis. Samak dengan masuk begini. Tulis. Habis dia suruh baca balik. Dia panggil yang mana murid yang kanan, nak dekat mana? Kamu baca balik. Bukan jawab pun, tolong baca balik. Ada abang dia baca balik. Ingat. Dan sungguh hak dia buat kaedah tu, orang ingat dalam mati. Tu kata berkat cara untuk mengajar. Hak kita tulis apa tu, kita ingat mati. Sebab tu tulis ni orang ingat. Benda yang tu kita tulis ni, dia ada kaitan dengan kita punya fikiran, ingatan kita, minda bawah sedar kita masuk. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Semula saya ulang dah. Tuhan tunggal dari segi zat, sifat dan perbuatan. Makna Tuhan tunggal dari segi zat, makna pertama, Tuhan bukan cantuman. Satu zat dia tunggal. Yang kedua, makna zat tunggal, tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Kalau ada dah kira berbilang. Kemudian Tuhan tunggal dari segi sifat. Makna dia yang pertama ialah tidak ada sifat yang serupa berulang-ulang pada zat Tuhan. Tidak ada dua sama', tiga basar, empat kalam, dua iradat, tak ada. Dan makna kedua, tidak ada sifat seperti Allah di zat-zat yang lain, tak ada. Yang ketiga, makna Tuhan, Tuhan tunggal dari segi perbuatan. Makna dia, pertama, tidak ada yang bersekutu dalam perbuatan Tuhan. Mereka sama tolong Tuhan. Yang kedua, tidak ada siapa yang boleh buat macam mana Tuhan buat. Itulah makna Tuhan bersifat dengan wahdani
Boleh ingat tak barang? No? Kita mengaji bagi Quran lepas tu kita. Kalau kita boleh kurang orang, itu kelebihan. Dia betul dia. Kami duduk di pondok ni, bila kami mengaji di pondok, kita boleh tengok dah orang tu esok ke depan dia boleh mengajar ke dia mengajar. Dia dah tanda. Tak tanda dia apa? Tanda dia ilmu ni sebenarnya dia bukan daripada kitab. Kitab ni alat bantu mengajar, ABM. Cikgu-cikgu sekolah tak alat bantu mengajar. Habis tu ilmu mana? Mai daripada Allah tak kata arah tu. Cuma mai dari mana? Dia mai daripada dada guru. Sebab tu di pondok kita nak tahu murid tu nanti dia akan hidup guru tu tidak tengok dia punya hubungan dengan guru. Kalau dia jenis jauh dengan guru, dia sekadar mengaji, dia tak apa nak buat khidmat dekat guru pun tak, tanya khabar pun tak. Jenis ni selalunya dia boleh untuk dia saja. Kadang-kadang tak boleh terus. Tapi kalau jenis murid tu banyak buat khidmat, kalau di pondok lah dia lepas ni banyak buat khidmat, dia lah begini, dia akan ganti guru. Sebab ilmu tu pada dada guru akan turun ke dada dia. Sebab ilmu pindah daripada dada kepada dada, min sudur ila sudur. Sebab tu petua mengaji pun kalau rapat guru insya-Allah kita boleh. Mula-mula tak faham nanti tak faham. Tapi kalau jauh guru kita dapat lupa. Dapat lupa, lepas tu dapat pun tak boleh dapat kat orang. Kita nak cerita tak dia. Punca dia tak rapat dengan guru. Mengaji nak edit guru boleh mengajar orang kena rapat dengan guru. Betul kalau di pondok, kalau di tempat pengajian kita macam mana paling kurang di belakang kita doa guru, kita Fatihah guru. Kemudian dalam pengajian kita jaga adab, duduknya begitu begini ya kan. Tahu dapat. Dia Allahumma salli ala Muhammad. Bapa S panjang. Bila dia mengajar meja dia kuliah ni. Anak murid ramai macam bapa Saleh kan. Pengajian cuma bapa Ismail panjang hari Isnin pengajian umum dia kalau bapa Saleh Jumaat. Ramai ni mat daripada narati buat, mat daripada haknya berbagai ni mat. Mai bapa apa depa banyak apa pakai helak. Depa banyak pakai tu dalam buat macam kampung belakang ni. Lu penuh belakang. Mai ikut tumpang. Kalau belakang ni memang sama macam Yaman, pakai putih semua kena mengaji. Kalau orang lelaki putih semua kan. Sebab pengajian kebanyakan lelaki dan perempuan tak ramai sangat. Memang untuk masalah Muhammad duduk balik. Hak dekat ni tak lah. Babak suka minyak oren. Jadi atas ni ada yang putih, ada yang oren, ada coklat hat, perempuan suka. Metok habis. Betul ni metok tadi saya menegak ayam. Nen bantau semua kan. Cuma nak cerita sampai tahu tu dia berebut nak buat khid. Lepas tu saya kalau untuk guru bangun, kawan ni tolong tarik sejadah, kawan ni tolong sorong kursi punya. Mana ambil berkat masing-masing tu lah. Sebab kalau hak mengaji tu mengaji daripada luar. Kalau hak budak pondok memang dapat rezeki khidmat dah, tolong cangkui, parik lah apa bagai kan. Tapi cerita dia macam tu lah. Orang ada yang khidmat guru ni lah akan ganti guru. Kalau jenis kurang buat khidmat, hubungan guru tak rapat mengaji tak boleh. Dia sekadar faham-faham lagu tu, betul dia ingat, nak ajak orang tak boleh lah. Tu betul dia nak mengaji boleh. Dia rapat guru, memang kaedah lagu tu. Al-ilmu min sudurin ila sudurin. Daripada dada kepada dada. Itu turun ilmu. Habis. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Dulu ada tuan murid Bapa Soleh ni dia tak tulis kitab. Tapi peningkat dia sebenarnya dia boleh tulis kitab. Kitab dia boleh tulis kitab Arab pun dia boleh karang. Tapi dia tak tulis kitab. Bila tak tulis kitab, anak murid timbul dalam hati. Bapa ni kata alim tapi tak tulis kitab. Kan untuk kalau alim sikit dia boleh karang kitab. Peringkat bapa ni boleh karang kitab Arab dah, tapi tak karang. Jadi waktu tu bapa tengah anak murid dia bawa dia pergi kuliah mengajar. Jadi bapa di depan, anak murid belakang ni bawa kereta dia duduk sebelah, bapa duduk sebelah. Ada seorang anak murid duduk belakang. Tukang bawa kitab ke apa ni tolong run. Hak di belakang ni dah detik hati. Dalam hati dia detik. Bapa ni kata alim, kalau alim boleh karang kitab. Tapi tak nak karang kitab. Itu lagi dia. Ni bapa soleh ingat bapa kena belakang tu. Guru aku tak bagi. Sebab orang sana dulu tak boleh tak bagi sekarang kitab tu. Bapa dah kata pada kata tak payah. Kitab dah berlambak dah ajar tu je pada dah cukup dah untuk orang. Tak payah kitab baru dah. Baca kitab lama cukup dah kata. Orang akan boleh dah jaga akidah. Boleh alim dah. Orang kitab dah sekarang saja berlambak mana orang. Beribu-ribu bab tauhid je beribu dah cukup dah. Tu satu benda kita nak belajar, jangan sangka buku. Kalau dia buku dia tahu lintas lagi nombor dia buat tahu. Pasal kalau dia buat tahu lagi nombor dia tak boleh nak rapat. Ngomel tu 100 kali lintas. Begini. Tak rupanya tengok dekat-dekat kelam lah. Kan. Contoh kan. Tu nampak yang cerah sikit. Pakai hijau something. Tu. Sama balik. Tu sikit noh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mengaji ni Allahumma salli ala Muhammad. Selepas daripada kita faham, sekarang untuk guru kita nak buat dalil. Tengok betul.
Dalil ni payah sikit sebab dia dah faham dia terhalusi. Macam mana dalil kata Tuhan tu tak boleh berbilang-bilang kena tunggal? Cuba tengok dia kata. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu. Iaitu bila kita bermakna dalil Tuhan satu, makna dalil juga Tuhan tidak berbilang-bilang. Ialah kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak esa atau tidak satu, kalaulah Tuhan tak satu, Tuhan tak esa, nescaya Allah Tuhan itu berbilang-bilang. Kalau Tuhan tak esa, maknanya Tuhan berbilang-bilang. Sebab lawan bagi Isa berbilang-bilang. Sekurang-kurang bilangan itu berapa? 2. Kalau Tuhan bukan satu, maka kebarangkalian Tuhan berbilang-bilang, paling kurang 2. Dan 3 dan ke atas. Paling kurang dia kata 2. Kalau Tuhan tak tunggal, Tuhan 2. Bila Tuhan 2 jadi guna, maka jika Tuhan 2, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu atau berselisih kedua-dua itu. Kalau Tuhan 2, maka tak boleh tolak kebarangkalian sama ada dua-dua nak sepakat atau dua-dua nak bergaduh. Mana kita katakan dalam satu kapal ada 2 nakhoda. 2 nakhoda. Kita kata nakhoda patutnya satu. Tapi katalah berbilang-bilang. Berbilang-bilang sekurang-kurang 2. Kita kata 2 nakhoda. Paling kurang 2 nakhoda ni kadang-kadang setuju, kadang-kadang bergaduh. Cuba tengok dia nak kata apa lagi. Maka jika bersetuju kedua-dua itu, kedua-dua Tuhan itu, kalaulah kita ambil bahagian setuju dulu. Kata dia kata setuju boleh, gaduh boleh, kita ambil setuju dulu. Kalaulah maka jika bersetuju kedua-dua Tuhan itu, kedua-dua itu pada menjadikan sesuatu makhluk, maka padanya 3 masalah. Ada 3 masalah. Kalaulah Tuhan setuju, tu tak setuju tu ada 3 masalah. Kalau tak setuju, lagi banyak masalah. Setuju pada masalah. Cuba tengok macam mana yang ada masalah tu. Yang pertama, bersetuju pada menjadikan suatu makhluk di dalam satu masa. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-duanya pada membuat dan menjadikan jauhar firik. Artinya benda yang sangat halus yang tak terima bahagi. Dan apabila lemah pada yang halus, maka pada yang besar lebih lemah lagi. Baik begini. Nampak saya urai jelas-jelas ni. Kalau tak faham bagi saya nak ulang pula. Katakanlah Tuhan berbilang-bilang. Sekurang berbilang berapa? 2. Good. Katakanlah Tuhan ni 2. Kita ambil bahagian kalau Tuhan setuju. Bila Tuhan setuju ada 3 masalah. Ada 3 masalah. Sebut ke mana? Masalah. Tapi kalau hijau ke mana? Masalah. Bangla semua kan. Masalah. Kena lah. Masalah Muhammad. Misal ni pertama, dua-dua Tuhan ni setuju nak buat satu makhluk pada masa yang sama. Okey, ini masalah pertama. Dua-dua Tuhan